Okey, salam sejahtera semua. Okey, hari itu cikgu dah mula dengan bab 2 algoritma. Hari ini kita akan tengok tajuk yang baru ya. Okey. Sebelum kita tengok tajuk yang baru, okey, cikgu nak buat sedikit ulang kaji lah. So hari itu kita tengok struktur kawalan pilihan bersarang. Maksudnya dia ada syarat. Contoh ni. Okey, struktur kawalan pilihan bersarang. Cari kedai kek, masuk ke kedai kek. Ada kek lapis Sarawak tak? Kalau ada, baru kamu pergi ke syarat kedua. Kalau syarat kedua capai, baru kamu jalankan arahan yang seterusnya. Kalau syarat pertama sudah tak capai, kita terus keluar dari kedai dan tamat semua struktur kawalan ini. So, itu struktur kawalan pilihan bersarang di mana ada dua syarat. Okey, yang perlu dipenuhi sebelum kita jalankan output dia. Okey. So, hari ini pula kita nak tengok struktur kawalan ulangan. Okey, kita nak tengok struktur kawalan ulangan. Okey. So, ini subtopik kita hari ini. Struktur kawalan ulangan. Apa dia struktur kawalan ulangan? Dia terdiri daripada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga satu syarat dipenuhi. So, kamu masukkan satu program dalam komputer di mana benda tu dia akan sentiasa berulang sahaja. Arahan tu akan ulang sehingga syarat dipenuhi. So, dua perkataan ni penting. Apa maksud loop ataupun gelung? Itu set langkah yang berulang. Apa dia iteration ataupun lelaran setiap ulangan? Gelung tu dinamakan sebagai lelaran. Okey. Apabila syarat dipenuhi, ulangan tu pula akan berhenti. Okey, kita tengok contoh supaya lebih senang nak faham. Okey, so contoh pertama, tarian Sumazau. Tarian Sumazau ni tarian yang ada di negeri Sabah. Okey, so kalau siapa-siapa tak tahu apa dia tarian Sumazau, boleh tengok gambar yang ada dalam buku teks muka surat 47 ya. So, tarian Sumazau ni dia ada banyak step. Macam mana kita nak buat tarian Sumazau ni? Sebenarnya dia banyak step yang berulang. So, katakan kita nak masukkan programming. Okey, ini ke dalam komputer. Supaya contohnya kita buat satu kartun dalam komputer tu. Kita nak dia menari tarian Sumazau. So, macam mana algoritma dia? So, kita tengok lah. Satu, kita mulakan muzik dulu. Lepas tu, bagi semua kartun-kartun tu ataupun kalau ini dalam real life, kita boleh bagi tahu penari-penari berdiri dalam satu barisan. Lepas tu, anjuk-anjuk kaki kanan tanpa henti. Lepas tu, kaki kiri pula tanpa henti. Ayun dua-dua belah tangan ke hadapan dan ke belakang. Lepas tu, kita kena balik kepada langkah 2 sampai 5. Kita kena ulang semua ni sebanyak 5 kali. So, ini sudah satu ulangan, nampak? Okey. Lepas tu, baru kita, lepas 5 kali, baru kita continue pergi step nombor 7. Unjuk-unjuk sambil menari dengan pasangan. Angkat dua-dua belah tangan ke paras bahu. Ayun dua-dua pergelangan tangan seperti sayap burung sedang terbang. Ini langkah 7 sampai 9 pula. Ini kena ulang 10 kali. Lepas tu baru kita boleh ulang ataupun baru kita boleh bergerak ke langkah 11. Unjuk-unjuk ke kedudukan asal. Lepas tu kita kena balik ke langkah 7 hingga 11 sehingga muzik tamat. So, ini algoritma dia. Okey, macam mana pula dengan pseudocode?
Ingat lagi tak pseudocode? Ini contoh pseudocode. So, kalau kita nak tulis pseudocode tarian Sumazau tadi, mula. Setiap kali kena mula dengan arahan mula dan akhir dengan arahan tamat. So, first kita mulakan muzik. 2, berdiri dalam satu barisan. Macam tadi lah. Berdiri dalam satu barisan. Seterusnya, unjuk-unjuk kaki kanan tanpa henti. Kaki kiri tanpa henti. Ayun dua-dua belah tangan ke depan dan ke belakang. Lepas tu, ke depan dan ke belakang. Lepas tu, nombor 6 ni. Kita nak ulang yang depan ni 5 kali. Takkanlah kita nak balik sini tulis balik, tulis balik, tulis 5 kali. Kalau tulis 5 kali, tak teruk sangat lagi. Kalau nak ulang 20 kali katakan. Penatlah nak tulis banyak. So, tak payah kita bagi arahan kepada komputer. Ataupun guna pseudocode ni, kita tulis ulang langkah 3 hingga 6 sebanyak 5 kali. Okay, so dia tanda soal. Maksudnya komputer akan cek. So, sudah ulang 5 kali belum? Kalau sudah, kalau ya, okay, jika ya, teruskan ke langkah 8 hingga 10. Jika tidak, ulang. Ulang sampai 7, dia akan cek balik sudah 5 kali, belum ulang. Kalau sudah 5 kali, jika ya, baru terus ke 8. Okay, so tak payahlah kita buat tulis semula semua ni 5 kali ke, kena tulis semua ni 5 kali, penatlah. Okay, so lepas tu unjuk-unjuk sambil menari dengan pasangan, angkat dua-dua belah tangan, ayun dua-dua pergelangan tangan dan sebagainya. Nak ulang lagi 10 kali. Takkanlah kita nak tulis 8, 9, 10 ni, nak tulis 10 kali, ulang kan? Copy paste, copy paste, copy paste. Tak payah. Kita masukkan arahan kepada komputer, ulang langkah 8 hingga 10 sebanyak 10 kali. Suruh komputer cek. Maksudnya ada tanda soal lah. So, komputer akan cek lah. Sudah 10 kali, kalau ya, unjuk-unjuk ke apa? Ke kedudukan asal. Kalau tak, ulang lagi langkah 8 sampai 10. Kedudukan asal maksudnya dia kena balik ke berdiri dalam satu barisan lah. Dia akan ulang semua ni lah. Lepas tu sampailah ke sini. Muzik sudah tamat belum? Kalau muzik sudah tamat, kita akan terus tamat. Teruskan langkah 13. Kalau belum tamat, ulang lagi. Okay. So, kita tengok carta alih pula. Lagi jelas. Okay. Kalau di sini susah nak tengok, skrin kecil sangat, boleh lihat dalam buku teks muka surat 48 ya. Kita tengok carta alih. Sekali lagi carta alih ni cikgu masuk dalam skrin ni, dia kecil sangat. Kalau tak nampak, sila rujuk buku teks muka surat 49. Pause dulu video ni ya. Okay, cikgu mulakannya. So, mulakan muzik, berdiri dalam satu barisan. Tunjuk kaki kanan, kaki kiri, dua-dua tangan. Kena ayun 5 kali ke belum? Kalau belum, balik. Belum, balik. Dia akan ulang 5 kali lah. Kalau sudah 5 kali, baru komputer akan suruh dia sambung yang sini. So, seterusnya sampai sini, set kedua ni kena 10 kali kan? Sudah 10 kali, kalau belum, kena balik sini. 10 kali, kalau belum, kena mai sini. Kalau sudah 10 kali, dia kena balik ke kedudukan asal. Muzik sudah tamat belum? Belum tamat, kita kena balik sini. Continue. Lepas tu pi kedudukan asal. Muzik dah tamat belum? Sudah tamat, baru kita tamat. Habis tarian Sumazau ni. Okay? So, sekarang kita tengok contoh kedua. Struktur kawalan ulangan ni boleh nampak dekat traffic light juga, lampu isyarat. Lampu isyarat, kenapa dia struktur kawalan ulangan? Sebab dia duk ulang saja. Dari lampu hijau, dia akan pergi ke lampu kuning. Lepas kuning, dia akan pergi ke merah. Lepas merah, dia akan balik kepada hijau. Hijau pergi kuning, kuning pergi merah. Lepas tu ulang balik hijau, kuning, merah. So, ini lagi satu kawalan
struktur kawalan ulangan. Okey, so macam mana kita nak tengok atau nak tulis algoritma, pseudocode dan juga carta alih dia. Okey, ni pseudocode dia. Mula, tamat. Nampak? Pseudocode dan juga carta alih dalam komputer mesti sentiasa bermula dengan mula dan tamat. So, papar hijau dulu. Lampu hijau kena nyala dulu. Lepas tu, paparan kena ada 60 saat. Sudah lebih 60 saat, kalau ya, kita terus ke nombor 4, papar kuning. Kalau belum 60 saat, dia kena ulang pi papar hijau lagi. Papar hijau lagi sehingga 60 saat. Baru kita ke step seterusnya, papar kuning. Paparan melebihi 10 saat, kalau ya, pi papar merah. Kalau tak, ulang langkah 4. So, seterusnya sama jugalah. Paparan melebihi 40 saat untuk merah. Kalau ya, periksa lampu, iaitu langkah seterusnya. Kalau tak, ulang balik langkah ni. Kalau periksa kerosakan lampu, kalau sudah rosak, patutlah kena tamat. Tak boleh ulang dah. Kalau lampu rosak, macam mana nak ulang? Kalau tak rosak, ulang langkah 2. So, kita tengok carta alih. Senang sikit nak faham. Mula, papar hijau, melebihi 60 saat tak? Kalau tak, ulang. So, sini ada satu ulangan. Okay. Kalau sudah lebih 60 saat, kita papar kuning. So, komputer akan tahu sudah 60 saat, kita papar kuning. Lebih 10 saat tak? Tak, kena ulang. Kena kuning lagi. Kuning lagi. Kalau sudah 10 saat, baru kita teruskan ke merah. Okey, merah pula 40 saat. So, komputer akan cek lah. Cek, ulang. Kalau sudah 40 saat, syarat sudah penuh, ya, kita ke seterusnya. Cek, tengok, lampu rosak tak? Kalau tak rosak, dia akan balik. Dia akan ulang semua ni. Kalau lampu lagi tak rosak, dia akan ulang lagi. Kalau lampu rosak, tamat. Maksudnya, lampu isyarat tidak akan ulang hijau, kuning dan merah dah. Okey. So, struktur kawalan ulangan ni, okey, dia ada banyak jenis. Okey, yang dua yang paling sering diguna, struktur kawalan ulangan yang sering digunakan ialah ulangan for dan ulangan while. Apa maksud dia? Maksudnya, ulangan for ni, kamu akan tentukan. Kamu dah tentukan dalam komputer. Okey, berapa kali nak ulang. Kalau ulangan while ni, kita tak tentukan. Dia akan ulang sehingga kamu set satu syarat untuk dia berhenti. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, struktur kawalan for. Okey, ulangan for. Dia bilangan ulangan kita dah tentukan. Rangka umum adalah seperti macam ni. Isytihar pembilang, syarat uji. Kalau benar, yang penyataan yang berulang dilaksanakan. Kemas kini pembilang for. Jika tak benar atau cara keluar dari struktur kawalan ulangan, dan ulangi langkah kedua sehingga syarat menjadi tidak benar. Okey, kita tengok. Sebelum kita tengok contoh, cikgu nak bagi tips lah macam mana kita tulis pseudocode. Kalau nak tulis pseudocode, kita ada 3 langkah, 3 step. Okay, langkah pertama, kita nak siasat dulu. Maksudnya, fahamkan soalan dulu. Kalau tak faham soalan, tak boleh nak tulis. Kedua, kita draft dulu algoritma. Lepas tu, kita semak semula. Akhir sekali baru kita munikan langkah-langkah algoritma tersebut. Okay. So, kita ikutlah proses ini untuk tengok contoh seterusnya. Okay. Struktur kawalan ulangan for. Okay. Mula-mula ini soalan dia atau ini situasi dia. Pengiraan hasil tambah nombor sehingga nombor n. Di mana n ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. So, kamu kena ingat, ini subjek asal sains komputer. Okay. So, kita sekarang nak belajar, nak buat program. Contohnya, sekarang kamu nak reka satu program yang simple.
di mana pengiraan hasil tambah nombor sehingga nombor n, dan n ialah nombor yang dimasukkan oleh pengguna. Apa maksud dia? Maksud dia, contohlah. Contoh, kamu buat satu program di mana contohnya ini adalah computer screen. Lepas tu kamu masukkan nombor di sini. Kalau kamu masukkan nombor 5. Program ini dia akan automatik kira hasil tambah. Nombor 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai 5. Kalau kamu masukkan 15. Program ini akan automatik tambah 1 campur 2 campur 3 campur 4 campur 5 campur 6 campur 7 campur sampai dapat 15. Dia campur semua jumlah tu. Contohnya, kalau saya masukkan nombor 3, komputer akan dengan automatik dia akan buat kiraan macam ni. 1 tambah 2 tambah 3. So, sama berapa? So, dia boleh kira lah. Kalau kamu tulis 3, dia akan keluar jawapan 6. Kalau nombor yang kecil macam ni, senang nak kira. Kalau nombor sehingga 1000. Nak kira macam mana? Penat kan? So, kita minta bantuan komputer. So, itu maksud soalan ni. Apa yang dia nak kita buat. So, langkah pertama tadi, penyiasatan. Kita sudah buat penyiasatan lah. Itu kita kena faham soalan dulu. Pengguna diminta masukkan satu nombor. Sekiranya pengguna masukkan nombor 10, maka atau cara akan maksudnya komputer tu ataupun program tu dia akan jumlahkan 10 nombor yang pertama. 1 campur 2 campur 3 campur 4 sampai 10. So, itu langkah penyiasatan tadi. Langkah seterusnya. Langkah 2. Kita nak draft algoritma dan melakukan semakan semula. So, kita kena tahu apa algoritma yang kita nak tulis. Kita buat draft dulu. So, kita nak isytiharkan pemboleh ubah. Kita nak isytihar penyataan pengawalan for. Ini ulangan for. Input, output, uji syarat. Ingat, untuk for ni, bilangan ulangan kita tentukan. Contohnya untuk soalan ni. Kita nak ulang berapa kali? Buat tambah ni berapa kali? 10 kali. Sebab pengguna masukkan 10. Kalau pengguna masukkan 5, 1 campur 2 campur 3 campur 4 campur 5, dia kena buat ulangan 5 kali. So, bilangan ulangan ini sudah ditentukan oleh pengguna. So, ini ialah struktur kawalan ulangan for ya. So, seterusnya kita pergi langkah 3, kita nak murnikan. So, maksudnya kita kena tentukan pemboleh ubah dulu. So, pemboleh ubah dia ada norm, iaitu nombor lah, nombor yang pengguna masuk. Kita kena kira berapa kali nak ulang. Dan kita nak jumlah, iaitu jawapan. So, kedua kita set dulu. Kira bagi dia 1. Jumlah kita bagi dia kosong dulu sebab belum start. Ini nilai permulaan. Nilai permulaan. So, kira tu berapa kali. So, permulaan tu 1 kali lah. Jumlah permulaan tak ada apa nombor lagi, so kosong lah. Pengguna diminta masukkan satu nombor, setkan nilai norm kepada nombor yang dimasukkan. So, apa-apa sahaja pengguna yang masukkan nombor tu, dia diwakili oleh norm. Lepas tu, kita buat syarat untuk gelung ataupun syarat untuk dia ulang. So, kalau kira bilangan dia nak ulang tu lebih kecil atau sama dengan nilai yang dia masukkan, dia kena ulang semua ni. So, jumlah campur kira.
kirakan kira setiap kali dia ulang, kita tambah 1. So, first itu 1. 2, 2. Okey, dan sebagainya. Ulang langkah 6 dan paparkan nilai jumlah. Okey, so kita tulis sudokot. Okey, mula istihar pemboleh ubah nom kira jumlah. Jom. Okey, setkan nilai kira kepada 1, setkan nilai jumlah kepada 0, masukkan satu nombor. Setkan nilai nombor kepada nombor yang dimasukkan. So, kita sudah setkan nombor kira dengan jumlah nombor awal dia. Okey, so 7, ini ialah struktur kawalan yang berulang ni lah. So, kalau kira kurang atau sama dengan nombor, dia kena ulang yang ni. Kirakan jumlah. Jumlah sama dengan jumlah campur kira. Macam mana kita nak dapat kira? Kira sama dengan kira campur 1. Paparkan nilai jumlah dan tamat. Okey. Kalau susah nak faham, kita tengok kata alif. So, istiharkan pemboleh ubah nombor kira dalam jumlah. So, cikgu bagi contoh kat tepi ni lah. Senang sikit kita nak tengok. So, setkan nilai kira sama dengan 1. Kira ni maksudnya berapa kali dah kita nak ulang. Setkan nilai jumlah, ini jawapan kepada 0. Masukkan satu nombor. Contoh, cikgu masukkan nombor 3. So, 3 ini sama dengan nom. Okey. So, sekarang kita masukkan 3. So, 3 dan awal-awal ni kira sama dengan 1. So, kira sekarang 1. 1 ini kurang ataupun sama dengan nombor tak? Nombor ni 3. Okey. Kalau kurang, okey, kita kena ke arahan sini. So, kita kira jumlah. Jumlah tadi berapa? Yang awal-awal, 0. 0 campur kira berapa? Kira 1. So, jumlah sama dengan 1. So, jumlah sama dengan 1. Okey. Kira sama dengan berapa tadi? 1. 1 campur 1. Kira sudah dapat 2. Dan sekarang kita kena balik ke sini. So, balik lepas kita buat ni, kita kena balik sini. Tak ada nombor dah. Sorry ya. Ini tak ada. Okey. So, habis sini kita ikut balik. Kira 2. 2 kurang atau sama dengan nom tak? Ingat nom kita berapa? Nom kita 3. Okey, sini. 3. Okey. So, 2 masih lagi kurang ataupun sama 3. So, kita kena ulang balik. So, ya. So, jumlah berapa dah? Jumlah tadi sini sudah jadi 1. 1 campur kira. Campur 2. Dia dapat 3. Okey. Kira pula berapa? Kira sini 2. 2 campur 1. Dapat 3. Okey. So, sekarang kita ulang balik sini. Kira kurang dan sama dengan nom tak? So, 3 sama dengan nom. Ya, sama. Dia bukan kurang tapi dia sama. So, kita kena ulang lagi. So, kita ulang lagi. Okey. Jumlah berapa kali ni? 3. Timbal campur kira. Kira berapa? 3 campur 3. Berapa? 6. Jumlah sudah jadi 6. Okey. Kira pula. 3 campur 1 dapat berapa? 4. Okey. Ulang balik. Di sini kira kurang dan sama dengan 4. 3 tak? Tak. Sebab kira sudah dapat 6. Dapat 4. Bukan 6. Dapat 4. So, sudah tidak. Kita tak ulang sini dah. Kita keluar sini. So, paparkan nilai jumlah. Nilai jumlah berapa? Ni. 6. So, 6.
So, tadi saya masukkan 3, jawapan dapat 6. Kita tengok betul tak? Saya masukkan 3, maksudnya 1 campur 2 campur, susahnya cikgu nak tulis dekat skrin ni. Okey, tak apalah, hampa semua faham kan? Aduh, dia jadi macam ni pula. 1 campur 2 campur 3 berapa? Dapat 6. Sudah betul. Maksudnya catat alih ni betul lah. Okey. Sekejap lah, cikgu nak padam yang ni dulu. Okey. So, kita nak tengok pula contoh seterusnya ataupun struktur kawalan yang seterusnya iaitu while. Okey, iaitu while. While ini bilangan ulangan dia pula tidak ditetapkan. Rangka umum adalah macam ni. Pengguna masukkan input, input ni diuji berdasarkan syarat yang ditetapkan. Selagi syarat adalah benar, dia akan ulang sehingga syarat itu tak benar. So, ini tak ada tetap berapa kali dia nak ulang. Contoh kita buat satu program, pengiraan hasil tambah nombor yang dimasukkan sehingga pengguna menaik kosong. So, pengguna ni boleh masukkan banyak nombor. Dia boleh masuk 5, 3, 4, 6, 1, 2 dan sebagainya. Selagi dia masuk semua nombor ni, komputer akan tambah saja semua nombor itu. Sehingga pengguna ni dia type kosong. Dan komputer akan berhenti. Okey, so itu penyiasatan. Okey, kita fahamkan soalan. Pengguna dimintakan masukkan nombor-nombor yang hendak dijumlahkan. Apabila pengguna type kosong, ulangan akan berhenti. Dan jumlah bagi semua nombor yang telah dimasukkan akan dipaparkan. So, langkah 2, kita draft dulu algoritma dia. Okey, isytihar pemboleh ubah, isytihar penyataan pengawalan while, input-output, uji syarat. Okey, so langkah algoritma pemboleh ubah ada 2, jumlah dan nombor. Jumlah awalnya kosong, nombor awal kosong. Paparkan mesej, masukkan nombor. So, komputer bagi mesej dulu, masukkan nombor. You akan nampak dekat skrin komputer akan ada mesej, masukkan nombor. Setkan nilai nombor kepada nombor yang dimasukkan. Okey. Lepas tu, selagi nombor tu bukan kosong, pengguna tu tak type kosong, dia akan ulang yang ni. Kira jumlah sama dengan jumlah campur nombor. Nombor yang orang tu masuk. Ulang langkah 5 sehinggalah nombor ni jadi sifar, baru paparkan jumlah. So, orang tu kalau asyik masuk nombor dan tak masuk kosong je, dia masuk sampai berjuta-juta nombor pun, struktur kawalan ulangan ni, while ni, dia akan ulang lah. Ulang 1 kali ke 10 kali ke 100 kali, 1000 kali ke, berdasarkan kepada pengguna tu. Kalau dia tak masukkan sifar, selagi dia tak masuk sifar, selagi komputer tak akan berhenti. Okey. So, mula isytihar pemboleh ubah jumlah dan nombor. Setkan jumlah kepada kosong, setkan nombor awal kosong. Paparkan mesej, masukkan nombor. Setkan nombor yang dimasukkan. Okey. While nombor bukan sifar. Tanda seru ni maksudnya bukan. So, kalau nombor yang dimasukkan oleh orang tu, nombor ni, selagi nombor bukan sama dengan sifar. Okey, tanda seru ni maksudnya bukan sama dengan sifar. Kena kira jumlah lah. Jumlah campur nombor. Kalau yang masuk lagi bukan lagi sifar, campur lagi. Ulang langkah 5. Okey, lepas tu paparkan jumlah kalau dia masukkan sifar. Baru tamat. Okey, kita tengok catat alih dia. Semula, pemboleh ubah ialah jumlah dan nombor. Ini senang sikit lah. Okey, setkan jumlah sama dengan kosong, nombor sama dengan kosong. So, awal-awal semua kosong.
So, komputer akan paparkan mesej, masukkan nombor. So, you akan nampak pada komputer screen, dia tulis masukkan nombor. Setkan nombor sama dengan nombor yang dimasukkan oleh orang tu. Orang tu masukkan nombor lah di sini. Dia masukkan katakan 7. So, komputer akan teruskan dan dia akan cek syarat ni. Nombor 7 tu sama tak dengan 0? Tak sama dengan 0, betul tak? Okay, nombor yang dimasukkan di sini bukan sama dengan 0. Betul, bukan sama dengan 0. Okey, dia tulis 7 kan? So, jumlah tadi ialah 0. 0 campur nombor yang dia masuk tu 7. So, dapat 7. Balik sini. Komputer akan bagi tahu lagi. Masukkan nombor lagi. Dia masukkan nombor lagi. Dia masukkan nombor 1. Nombor 1 bukan sama dengan sifar. Betul tak? Betul. So, dia kena jumlah. Tambah 1. 7 tambah 1, 8. Balik sini. Komputer tulis, masukkan nombor lagi. So, dia ulang. Sehingga orang tu masukkan nombor 0. Lepas tu, setkan nombor. Nombor bukan sama dengan 0. Betul tak? Tak betul. Dia memang masuk 0 tak? So, kita baru masuk ke step seterusnya. Paparkan jumlah tadi 7 campur 1 kan? So, paparkan jumlah 8. Tamat. Okey? So, itulah carta alih algoritma untuk program tersebut. Okey? So, ini untuk hari ini. Struktur kawalan. Okey, struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan ni yang kamu kena faham, okey, hanya 2 sahaja. Ataupun yang kamu kena ingat, satu ialah for. Kalau for ni, okey, kalau for ni dia bilangan ulangan sudah ditentukan. Okey, struktur kawalan ulangan for bilangan ulangan sudah ditentukan. Kalau struktur kawalan while bilangan ulangan tidak ditentukan ataupun tidak ditetapkan. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.